Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Seperti biasa tuan-puan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terpilih sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, menyambung kembali pengajian kitab kita tuan-puan. Kita akan sambung surat berapa? 53. Ya? Syarat kedua 53. Okey, 53 tuan-puan, surat 53. Okay, kita bincang tuan-puan, tajuk besar dia syarat sah wuduk dan mandi. Tata cara mandi kita dah bincang. Fardu mandi kita dah bincang. Kemudian tajuk yang kita bincang pula, tajuk topik khususnya ialah syarat sah wuduk dan mandi. Syarat sah wuduk dan mandi. Setelah mana kita dah bincang tata cara mandi, seterusnya syarat sah wuduk dan mandi. Dia ada 12 syarat sah. Bukan semua kita tahu fardu mandi ataupun tata cara mandi, kita dah tahu. Bukan maknanya semua orang sah mandi tanpa mematuhi peraturan sah. Mesti kita follow, mematuhi peraturan sah, barulah mandi wajib kita ataupun wuduk kita itu diterima ataupun sah. Sambung ke surat 53 tuan-puan, dan syarat yang kedua. Dan syarat kedua tuan-puan, dan syarat yang kedua daripada 12 syarat sah. Bagi sah wuduk dan mandi itu mumayyiz. Ini syarat basic tuan-puan, syarat basic. Mumayyiz. Apa dia mumayyiz ni? Mumayyiz ni selalu kita sebut tuan-puan, iaitu orang yang mempunyai sifat tamyiz ataupun ciri tamyiz. Tamyiz ni boleh membezakan. Dia panggil keupayaan akal minda dia boleh membezakan. Beza apa dia? Ini ulama menetapkan beberapa ciri benda untuk dibezakan. Ini dia ada beberapa pendapat. Tapi asasnya yang kata mumayyiz ini ialah orang yang mempunyai ciri-ciri ataupun keupayaan minda dia boleh membezakan najis dan tak najis. Itu asas dia. Dia tahu, oh ini najis, ini kotor. Ni najis, ini kotor, tak najis. Sebab itu belum memayyiz, kita dah nak kena biasakan dengan anak kita tuan-puan. Belum memayyiz,
Sebab kita nak tahu dia ni mumayyiz ataupun tidak. Kita nak kena biasakan, kita nak kena memperkenalkan najis, ini kotor, kiri, kanan. Okey. Jadi sebab apa? Sebab kita nak nilai keupayaan, kematangan minda dia, boleh membeza ataupun tidak, najis dan bukan najis, ataupun najis dan kotor. Yang kedua, penilaian yang keduanya, ulama sebut kita nak nilai keupayaan minda dia matan ataupun tidak, boleh membezakan ataupun boleh mengetahui cara istinja dengan sendiri. Ini antara cara-cara untuk nilai. Boleh istinja dengan sendiri, maksudnya boleh basuh kencing sendiri, boleh basuh berak sendiri. Tu nak mumayyiz. Dan ada qaul juga, pandangan ulama mengatakan bahawa ciri ataupun cara kita nak nilai juga berdasarkan kepada pengetahuan dia, tahu yang mana kiri yang mana kanan. Itu pun dikira juga, kiri kanan, tahu ni tangan kanan, ni tangan kiri. Itu dinilai juga. Tapi basicnya, asasnya kita kena tahu najis, dia kena najis dan tidak. Yang keduanya dia tahu istinja sendiri. Makan boleh makan sendiri, berdikari lah, makan tak perlu disuap oleh ibu dia. Makan pandai makan sendiri, istinja pandai, tahu najis dan tak najis, dan tambahan pula tahu kiri kanan. Itu pun diambil kira juga. Itu tambahan, ada qaul, ada pandangan ulama mengatakan diambil kira juga pengetahuan anak-anak tadi berkaitan dengan kiri dan kanan. Sebab kita dah biasa dah ambil tangan kanan, makan tangan kanan, basuh istinja dengan tangan kiri, kita dah ajar dia, sehingga kita tengok dia pandai. Umur berapa? Baru umur 5 tahun dah pandai basuh kecil sendiri, basuh berak kita tengok dah okey, lulus. Makan pun pandai sendiri, tak suap dah. Itu bermakna anak kita dah mumayyiz, dah capai tahap mumayyiz. Maka tu dipanggil tafriq bagi mumayyiz, yakni hukum bagi orang yang belum mumayyiz. Dan tiada sah wudu dan mandi orang yang gila. Orang yang gila mengambil wudu dan mandi dengan sendiri. Kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah dia ambil wudu dan mandi dengan sendiri. Dan juga orang gila tidak sah dia mandi dan ambil wudu dengan sendiri. Melainkan, ini pengecualian yang kita kena ingat, ada juga kanak-kanak yang sah wudunya. Kanak-kanak belum mumayyiz. Kalau dah mumayyiz, okeylah. Sebab tu tuan-puan, peraturan telah kita bincang sebelum daripada ni, kalau dia dah mumayyiz, kita nak latih dia solat, nak baca Quran, nak ajar dia baca Quran, kena latih dia mengambil wudu walaupun umur baru 6 tahun. Haram ke atas ibu bapa, tuan-puan, suruh anak solat tanpa wudu. Bukan haram atas dia tak balik lagi, tapi haram ke atas wali, ibu dan bapa dia, yang mengajar anak tak ikut prosedur, tak boleh. Sebab peraturannya ditetapkan, diperuntukkan apabila mumayyiz sahaja, jangan balik mumayyiz, balik atas anak. Mumayyiz sahaja anak, wajib ke atas ibu dan bapa ataupun bapa dan ibu menyuruh, memaksa untuk dia solat. Tapi orang setengah tu dia tak faham. Dia orang ingat paksa solat. Bukan paksa solat saja. Paksa solat itu bahasa umum, itu statement yang umum. Itu general statement. Tetapi spesifiknya, pendetailannya, apa saja kaitan dengan solat wajib. Wajib kita suruh dia ambil wudu, wajib kita suruh dia solat,
wajib kita suruh ataupun kita ajar dia ilmu tentang wuduk, ilmu tentang solat. Jangan suruh praktikal saja. Setengah orang tu dia praktikal, teori dulu. Tak, ajar dan praktikal. Makna suruh itu ajar dan praktikal. Suruh dia cara ilmu dan suruh dia praktikal. Kena suruh dia ambil wuduk. Kita latih dia ambil wuduk. Kita tengok dia ambil wuduk betul ataupun tidak. Kita dah ajar ambil wuduk macam mana, cara niatnya, basuh tangan, muka, semua komplit. Dan kita tengok dia ambil wuduk okey ataupun tidak. Kalau okey tuan, status dia sah. Tapi dia tidak ada pahala sebab dia tidak ada akaun lagi. Pahala itu kembali kepada wali. Itu keuntungan wali. Dia tidak free tuan. Jadi wali ni akan dapat pahala. Apa saja perbuatan anak mumayyiz, kalau sahlah perbuatan anak mumayyiz itu tuan, belum balik, anak mumayyiz itu tidak ada pahala. Tapi pahala itu akan dikredit ke akaun wali. Jadi untunglah wali dia. Akaun pahala akan dapat. Pahala akan dapat ke akaun. Bukan sahaja ketika dia belum mumayyiz, bahkan dia balik dapat pahala kepada anak, tetap dapat pahala kepada parent. Ni untung sampai kiamat, passive income. Untung tu mana kena tahu cara. Pak tu orang ulama nanti kita belajar kitab tasawuf, dia bincang niat nak dapat anak. Orang dulu, para ulama dulu kan, dia niat nak anak ramai sebab pahala. Lagi ramai anak, lagi ramai pahala. Kena cara lah tuan. Tak kena cara, dia jadi lain pula. KB. Melainkan ini isu yang dibenarkan walaupun dia tak mumayyiz, walaupun dia gila, sah dia punya wuduk dia. Asalnya kalau belum mumayyiz tidak sah. Melainkan yang sahnya hendaklah walinya, waliul ma, mengambil wuduk baginya, bagi kanak-kanak dan orang gila tadi. Wali di sini waliul ma, bukan wali nikah. Wali nikah yang ada 42 tu, itu wali nikah. Ini waliul ma. Waliul ma ini dia jarang-jarang kita bincang tuan. Waliul ma ini kena alert sebab tersilap tuan, dia impak dia, kesan dia bahaya. Kesan dia membawa kepada ibadat kita tidak sah. Waliul ma dia tak banyak tuan, tak macam wali nikah. Wali nikah kita bincang dalam kitab Luqtatus Sughra itu lebih daripada 41 ke atas. 42 tu wali nikah. Tapi waliul ma dia tak banyak, dia lebih kurang ada 3 sahaja. Apa dia waliul ma? Waliul ma ni orang yang mengurus harta anak yang belum balik ataupun anak yang gila. Walaupun dia dah balik tapi dia gila, diurus oleh wali dia. Segala harta, pengurusan harta benda diurus oleh waliul ma. Sebab tu kita kena tahu siapa waliul ma untuk manage anak-anak belum balik, orang gila, orang bodoh. Orang bodoh tuan kan, walaupun dia dah besar tapi dia akal dia tak berapa cerdik. Itu termasuk pengurusan harta dia tak boleh urus sendiri. Tak boleh bagi pinjam ke orang, tak boleh jual beli, nak bayar zakat tak boleh. Orang lain yang bayar zakat fitrah pada dia. Kalau dia ada harta, siapa yang nak manage harta dia? Waliul ma. Ini 3 asas. Itu kanak-kanak belum balik, orang gila, orang bodoh. 3. Cuma pendetailan orang bodoh itu dia panjang. Orang bodoh ni ada 2 pula. Ada bodoh betul, ada bodoh di sisi syarak. Tapi kita tak masuk bidan khusus itu. Secara umum saja kita tahu 3 golongan ini diuruskan oleh waliul ma. Siapa waliul ma? 3. Pertama, bapa. Kalau bapa dah tak ada, meninggal tuan, yang keduanya datuk. Datuk belah bapa, bukan datuk belah perempuan. Datuk belah bapa dia. Kalau datuk pun meninggal, yang ketiganya ialah wasi. Wasi ni orang yang diberi wasiat oleh bapaknya sebelum meninggal.
Betul, bapa dia ni kalau dia ada anak belum balik, ada anak yang tak berapa cerdik, sunat ke atas dia meninggalkan wasi ataupun wasiat untuk pengurusan harta anak belum balik. Kalau dia mati, maka siapa yang mengurus harta itu? Wasi, orang yang diberi wasiat. Orang yang diberi wasiat ni boleh sesiapa pun, perempuan ataupun lelaki, boleh wasiat pada isterinya untuk uruskan harta anak yang belum balik. Boleh wasiat kepada adik-beradik dia, boleh wasiat kepada kawan-kawan dia. Biasanya orang wasiat kepada isteri, supaya isterilah yang akan menguruskan harta anak-anak yang belum balik. Dan last sekali tuan-puan, baru dia naik kepada qadhi. Jadi 4 itu kita kira bapa. Kalau dia tak kira bapa, dia hanya 3 sahaja. Dia panggil apa? Datuk, wasi dan qadhi. Tapi kalau kita kira bapa, datuk ataupun bapa ke atas, wasi dan juga qadhi. Qadhi daerah. Setiap daerah dalam Islam dia akan ada qadhi. Sebab tu kita pun masih mengekalkan sistem dia panggil sistem pemerintahan cara Islam. Ada qadhi, ada sultan. Cuma dia tak total lah secara Islam tu. Model tu ada, cerita model walaupun tak sebenar tu pana. Dalam Islam macam tu, dia ada qadhi. Qadhi itulah qadhi daerah. Dan qadhi daerah ini diberi kuasa oleh sultan. Dia asalnya ialah sultan. Maka sultan negeri itu akan menurunkan kuasa kepada qadhi. Dan qadhi daerah ini pula akan menurunkan kuasa kepada imam. Sebab itu kita kalau ada anak yang belum balik tuan-puan, dia kematian ayah bapa dia dan tidak ada wasi, datuk pun dah meninggal, wasi pun tidak ada, cek-cek dia tidak diberi wasiat, maka terus qadhi. Jadi qadhi ini akan turunkan kuasa dia kepada isteri ataupun adik-beradik. Mudah untuk manage. Okey, ini pun sama tuan-puan, wali. Maka wali ini akan mengambil wuduk baginya, bagi kanak-kanak dan orang gila itu, serta wali niat mengambil wuduk baginya bagi kanak-kanak dan orang gila itu. Kenapa? Kerana hendak bawa tawaf haji. Itu isu dia tuan-puan, ataupun umrah. Maka sahlah wuduknya, wuduk kanak-kanak yang nak buat umrah ataupun nak buat haji. Jadi kalau kita bawa anak-anak nak pergi umrah tuan-puan, anak belum balik, dan dia belum mumayyiz. Kalau lah mumayyiz, okeylah, dia niat sendiri, sah. Contohlah kita nak bawa umrah ni, anak kita dah umur 7 tahun, dah mumayyiz. Tak perlu kita tolong niat. Tak perlu kita yang niat wuduk untuk diri dia, tak perlu. Sebab dia dah mumayyiz. Apabila mumayyiz tuan-puan, kita duk bincang ni syarat sah wuduk dan mandi. Apa dia syarat sah dia? Mumayyiz. Apabila anak tu mumayyiz tuan-puan, wuduk dia sah walaupun belum balik. Sebab ni tuan-puan, basic, sangat basic. Kalau kita lupa basic ni, kita terkeliru di mana? Keliru di anak belum balik. Dia kata boleh dah ustaz nak ikut iman belum balik. Iman ni, budak ni bagus bacaan dia, tapi belum balik, belum mimpi lagi. Umur 12 dah, tapi belum mimpi. Maknanya tak balik. Boleh tak nak follow dia jadi imam? Jawab dia boleh. Kenapa boleh? Tu kena tahu kenapa. Syarat sah jadi solat, tak kisahlah jadi iman ke apa, syarat sah solat ataupun syarat sah wuduk, mumayyiz, bukan balik. Sebab tu apabila mumayyiz je tuan-puan, kita boleh dah ikut dia. Walaupun yang ikut ini ibu dia, boleh, tak kisahlah siapa ikut dia. Ramai juga orang tuan-puan duk panggil budak-budak tahfiz belum balik lagi. Umur 12 baru budak tahfiz tu, belum balik lagi. Tanya mimpi tak tahu apa lagi. Tanya dia pun tak tahu mimpi apa. Jadi tak balik lagi. Kita duk jadi dah dia imam sebab baca dia cantik. Orang hari ni tuan-puan, orang hari ni, budaya hari ni, dia melihat standard satu je, bacaan. Yang kedua tu dari sudut fiqh dah disembunyikan, maksudnya dah dihidden. Orang tak tengok dah dari sudut peraturan fiqh.
Seolah-olah nak solat ini cantik bacaan sahaja. Maka dibawalah iman tahfiz budak yang belum balik, sebab bacaannya cantik. Bacaan macam iman Masjidil Haram, kata makcik-makcik di belakang. Makcik di belakang kata sedap dengan anak ni, baru umur 12, tak balik lagi, tak mimpi lagi. Boleh ikut? Boleh. Tetapi tuan-puan, cerita boleh bukan sunnah. Ingat, cerita boleh. Sebab itu kena ada ilmu fiqah. EJK ni bawa orang yang dah balik. Bahaya bawa orang tak balik ni, walaupun cantik bacaannya, sebab tak sunnah. Kenapa dia ada kesan? Dia belum balik tuan-puan, hanya sah diikut, boleh ikut dia. Tetapi bagi orang yang masbuk, dia tak menanggung Fatihah makmum, itu bahaya dia. Kalau orang tak tahu tuan-puan, contohlah jemaah ni tak tahu pun yang tu imam itu tak balik, dia pergi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imam pun Allahu Akbar, Fatihah dia baca separuh, dia pun rukuk sebab dia masbuk, tak perlu habiskan Fatihah. Fatihah itu ditanggung oleh imam. Tetapi syarat, kita belajar dalam topik akan datang tuan-puan, iaitu syarat sah ikut imam. Dia ada topik iman yang boleh menanggung Fatihah makmum. Iman yang boleh tanggung Fatihah makmum ialah syarat pertama. Dia banyak. Syarat pertama, mesti iman itu balik tuan-puan. Kalau iman tak balik, dia tak boleh tanggung Fatihah orang. Sebab dia tak balik lagi, dia mumayyiz. Dia bukan balik mumayyiz, dia pun tak ada pahala apa lagi. Pahala itu pun dapat kat bapak dia, dapat kat guru dia. Bahaya tuan-puan. Kita pun duk tak tahu tuan-puan, tak tambah. Sepatut kalau kita tahu, kita kena tambah 1 rakaat. Kita tak dapat rakaat tersebut, kena tambah 1 rakaat. Sebab itu EJK kena ada ilmu fiqh untuk memilih iman-iman untuk diikuti oleh jemaah. Tak boleh berdasarkan satu piayauan saja, iaitu dari sudut tajwid saja, tak boleh. Kerana nak menjadi iman dalam sembahyang, mesti dipilih berdasarkan 2 kriteria. Pertamanya, cantik di sudut tajwidnya, bacaannya. Yang kedua, mesti cantik peraturan fiqh. Kalau orang yang tidak ada ilmu fiqh, dia tidak boleh jadi imam. Kerana iman ini mesti menggabungkan di antara ilmu tajwid, bacaan, dan juga peraturan fiqh, barulah sempurna. Baik, kita terus. Itu kalaulah dia tak balik tuan-puan, belum mumayyiz, maka nak bawa dia mengerjakan haji dan umrah boleh, tetapi wuduk itu diambil oleh wali dia. Wuduk baru umur 2 tahun 3 tahun, tapi kita nak bawa ke Mekah, boleh, ya. Tapi semua dibuat oleh wali dia. Wuduk pun wali dia buat. Wali dia tolong ambil wuduk, basuh tolong basuh, dan juga tolong niatkan. Dan orang yang gila, sama juga, ni pengecualian, boleh mandi. Kalau orang gila ni tuan-puan, dia haid, siapa nak mandikan haid dia ini supaya suami dia boleh wati? Semayang orang gila tak jadi isu, sebab dia tak boleh semayang. Semayang pun tak jadi. Jangan kata pas semayang ustaz, siapa nak ambil wuduk dia? Orang gila. Orang gila ni jangan suruh dia semayang. Kita tak gila, dia kena semayang. Jangan ingat orang gila ambil wuduk supaya suruh dia solat. Jangan. Ini isu orang gila ni, orang gila yang datang haid, kemudian suaminya nak wati, maka dia kena mandi. Suami haram wati tanpa mandi, maka suami dia memandikan dia. Bukan suami dia mandi kat suami dia, dah. Suami dia mandi pada isteri dia yang gila tadi, dan suami dia niat. Jangan suruh dia niat tak terpakai sebab dia gila. Dia kata kau niat, aku ajar, ikut aku. Oh gila, dia follow je lah. Kata nak kita paksa dia, ikut niat. Kata niat, susah aku nanti. Susah apanya? Suami kena niat. Tapi jiru situ jiru isteri, jangan jiru suami. Itu pun jam juga. Jiru isteri. Ketika jiru isteri, kita kena niat. Macam mana niat dia?
Dan orang yang gila hendaklah halilnya. Halil bukan nama orang tu apa? Nanti ingat nama orang. Memang ada orang nama Halil. Ya Halil. Halil ni siapa? Orang yang halal wati. Siapa dia? Suami dan tuan, sayyid tuan. Tuan dia ni tuan pada hamba. Hendaklah halil. Halil ni orang yang halal wati. Siapa dia? Dua, suami dan juga suami itu nisbah isteri, atau sayyid tuan nisbah hamba. Kita ada hamba tapi gila. Gila ke gila lah, sebab murah belilah. Nak beli hamba tak gila mahal, tak ada duit. Hamba ni mahal tuan-tuan. Unta pun tak mampu nak beli hamba. Unta duk sampai di Malaysia tu hak murah tuan-tuan, hak 5,000 tu. Hak tu kita mampu sembelih ya. Murah sekali unta 5-7 ribu je. Sama mahal dengan lembu. Murah unta. Itu unta hak low class. Cuba tengok unta hak grade big, bukan hak tunggang tu. Tunggang lagi mahal. Tunggang kenderaan lagi mahal. Unta kan dia ada dua varian. Varian tunggangan itu transport, itu mahal. Satu lagi yang brand untuk makan daging, itu dia murah sikit. Murah pun dia ada grade dia. Macam kita jugalah tuan-tuan, lembu pun kan. Yang sampai kat kita tu tuan-tuan, hak 7,000, 10,000 tu, hak itu yang kelas biasa. Bukan grade E lah tu. Yang biasa, yang big ni tak mampu juga kita pun. 20,000, 30,000 yang big. Big tu maknanya yang kualiti daging dia. Mahal unta. Kalau unta dah 30,000 tu pun hamba 50,000 ke atas. 100,000 hamba. Tak larat tuan-tuan nak beli. Gila lah murah, tak ada orang nak. Siapa nak hamba gila, jual lelo-lelo je. Tapi okey lah, boleh buat kerja. Sebab hamba ni kan untuk buat kerja. Orang yang gila hendaklah halilnya mandi akan orang gila tadi. Siapa gila tu? Isteri lah. Serta niatnya, sahaja aku mandi haid atau nifas perempuan ini, yani isteri dia ni, supaya halal watinya, wati isteri yang gila tadi. Itu niat dia. Cara niat dia, sahaja aku mandi kerana haid. Mandi haid tu mandi kerana haid isteri aku ni supaya halal wati. Tu habis. Gila betul lah tuan-tuan, buat gila tadi. Dan ketiga, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jadi kita sebut minggu lepas, kesimpulan ada 3 jenis orang yang sah kita niat mandi bagi diri dia. Pertamanya, isteri kafirah kitabiah. Ini bulan lepas kita bincang. Isteri itu kafirah tapi kitabiah. Dia kafir. Yang kafir yang boleh kahwin dengan orang Islam ini hanya satu jenis saja, iaitu kafir ahli kitab. Perempuan, lelaki tak boleh. Perempuan itu kafirah tapi ahli kitab. Boleh tak kahwin? Boleh. Maka apabila dia haid dan dia nifas, dia tak boleh mandi cara dia, tak sah. Kena mandi cara kita. Tiba-tiba dia tak nak mandi cara Islam. Dia kata tak sama dengan kitab asal dia, tak sama dengan kitab Zabur dia, tak sama dengan kitab Injil dia. Maka boleh suami itu paksa mandi dan suami niat. Itu pertama. Yang kedua, hari ni dia 3 je. Yang keduanya ialah isteri gila, boleh suami tolong mandi dan tolong niat. Yang ketiganya ialah isteri dia itu hamba. Isterinya hamba, boleh tolong niat. Hamba apa? Hamba apa? Hamba gila atau hamba perempuan kitabiah. Hamba gila ataupun hamba perempuan kitabiah, sama. 3 ini
saja yang boleh suami tolong niat, yang lain tak boleh. Kalau dia tak gila tuan-puan, tak boleh niat. Walaupun dia tak nak, tak boleh. Contohlah isteri kita tak nak, dia gila, tak gila, dia buat gila. Dia tak nak apa? Dia tak nak mandi, tak boleh paksa dia. Tak nak mandi, tak boleh paksa. Paksa kalau tolong niat pun tak boleh. Kalau paksa dia niat sendiri, tak apalah, tu dipanggil paksa rela, boleh. Tapi kita paksa dia, kita ikat dia, bekah dia, jiru dia, aku tolong niat, tak sah. Kerana itu bukan orang gila. Jadi suami pula gila. Yang tu suami pula gila. Jangan bertukar hukum tuan-tuan. Ini untuk orang gila sahaja. Biqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ketiga, syarat sah ketiga yang perlu dipatuhi oleh orang yang nak mandi wajib dan juga ambil wuduk, barulah sah wuduk dia. Kalau tak patuh standard basic ini, maka tidak tidak diterima amalan mandi dia dan juga wuduk dia. Bahasa akademik dia panggil tidak sah. Sah itu bahasa syarak, bahasa kita dipanggil tidak diterima. Apabila terima tuan-puan, dia baru Allah tengok nak bagi pahala. Yang penting tuan-puan, kita punya amalan ini, submit kat Tuhan ini, bagi clear standard basic, bagi Allah approve, terima. Apabila Allah terima, nak ada pahala ataupun tidak, itu isu yang kedua. Ada kadang-kadang submit diterima tapi tidak ada pahala, sebab kita ada beberapa isu yang kita buat yang menyebabkan tidak boleh diberi pahala. Tapi asalnya tuan-tuan, supaya kita tak perlu qada sembahyang kita, ibadat wajib kita, pastikan ibadat wajib kita diterima. Maka nak tahu tuan-puan, kena belajar topik yang kita duk belajar ini, iaitu syarat sah. Syarat sah wuduk, syarat sah mandi, syarat sah solat, syarat sah zakat. Semua ibadat ada syarat sah. Yang ketiga, dan ketiganya daripada 12 syarat sah, mandi dan juga wuduk. Tahu, yang ni tahu ni mengetahui akan kaifiyah wuduk dan mandi. Ni tuan-puan, isu yang sangat fundamental. Kalau tak tahu cara, tidak sah. Tak tahu cara wuduk macam mana, tak sah. Tak tahu cara mandi, tak sah. Kenapa? Kerana syarat sah untuk Allah terima mandi dia, mesti tahu kaifiyah. Apa dia kaifiyah? Tata cara. Tata cara wuduk dan tata cara mandi. Macam mana dia nak tahu tata cara? Itu dia kena refer fardu. Fardu mandi ada 2, tata cara mandi 2. Apa dia tata cara mandi 2 ni? Kita dah belajar, iaitu fardu. Bahasa akademik fardu tu, fardu mandi 2. Pertamanya niat, yang keduanya meratakan seluruh air, seluruh kawasan zahir. Meratakan air di seluruh kawasan zahir. Kalaulah kita rata seluruh kawasan zahir dan ada niat, itulah dia tata cara mandi. Maka mandi kita itu diterima. Dan keempat, habis sama wuduk tu, tata cara wuduk dia kena refer fardu wuduk, ada 6 tu. Iaitu meratakan seluruh anggota wuduk yang wajib, ataupun bahasa dianya basuh ke semua anggota wuduk yang wajib. Kalau ada seinci tak terbasuh, tak kisah anggota mana pun, dia tak tahu. 4 anggota wajib ni tuan, 4 juzuk wajib. Anggota ni juzuk, sebagai daripada wuduk. 4 anggota dia basuh ke semua, tapi tak sempurna. Mana tak sempurna? Contoh yang tak sempurnanya ialah sebahagian daripada muka. Di bibir muka ni tuan-tuan, bibir ni anggota zahir. Sebahagian bibir, bukan semua, sebahagian bibir tak terbasuh, maka tak sempurna wuduk. Kenapa? Tak mengikut tata cara wuduk yang diperuntukkan dalam
peraturan wuduk. Maka tak sempurna wuduk, ataupun dipanggil tidak sah wuduk dia, tak ikut tata cara wuduk yang sempurna. Sebab itu kita dah bincang sebelum pada ni, wuduk ini kena tahu setiap anggota, kena tahu mana anggota wajib, mana anggota sunat. Maksudnya mana border yang wajib dibasuh, mana sempadan yang sunat dibasuh. Wajib tu pula ada wajib zati, ada wajib aridi, kemudian barulah sempadan sunat. Sempadan wajib yang zat, yang real, sempadan wajib yang tambahan, dan ada sempadan sunat. 3 tempat kita dah bincang. Kadang-kadang dia tak tahu tuan, dia ambil wuduk, dia ambil wuduk sambil bibir dia ni dia tutup. Kan bibir dia tutup, dia basuh. Tak boleh. Sambil basuh muka, sambil tutup bibir. Dia buat macam geram tuan, geram basuh muka. Maka tak boleh basuh muka sambil geram macam tu. Geram. Aku dah ingat menang Selangor, kalah, ambil wuduk pun habis. Bagi orang yang menang tu seronok. Bagi orang yang kalah tak apalah tuan. Kalah menang ada pertarungan. Habis. Okey, masuk tajuk, masuk syarat baru tuan. Dan keempat, qala al-musannif rahimahullahu taala, dan keempatnya daripada 12 syarat, dan keempatnya daripada 12 syarat sah wuduk dan mandi. Apa dia? Menggunakan air yang mutlak. Ini dengar tu, mandi dan wuduk dengan air yang mutlak. Dengan air yang mutlak. Air mutlak ni apa? Iaitu semata-mata air yang tidak dinisbahkan kepada nisbah yang lain. Itu dipanggil mutlak. Detail nanti kita akan bincang tajuk lain. Sekejap lagi dia akan masuk topik seterusnya, topik air. Bulan akan datang kita akan masuk topik air. Sebab apa topik air kena belajar? Sebab syarat sah mandi dan wuduk kena menggunakan air yang mutlak. Kita nak kena kenal mana air mutlak, takut tersilap. Kalau orang tak tahu air mutlak tuan, maka kadang-kadang dia guna air yang dia sangka mutlak, sedangkan itu bukan air mutlak. Dia naik bukit mana-mana hiking tuan, maka dia ambil air akar kayu. Potong mana-mana akar yang besar-besar tu tuan, keluarlah air. Tak dah lah tuan, tak dah dalam air ni. Kalau bawa ni okey lah, ni air mutlak kan, air mutlak. Dia kata ustaz bukan mutlak, dia tulis di sini spritzer, air mineral ustaz, bukan mutlak. Dia tak tulis mutlak. Tu bodoh sangat, tersum gaji. Tapi tuan, sebenarnya pening juga kalau kita tak belajar. Sebab tu kena study, kena further study. Dia kata saya dah study dulu ustaz, memang air mutlak. Memanglah study basic, tu orang cakap. Tu tak ada kesedaran untuk belajar lebih. Kita belajar sakat dulu tu kan air mutlak. Tiba-tiba orang tanya, ni air mineral ustaz, mana air mutlak? Macam mana nak jawab? Tak air mutlak lah tu, air mineral pun air mutlak lah tu. Orang nak tahu dia faham betul dah air mutlak. Dah air mineral ditulis. Kita kata kita duk faham teori je, air mineral lah tu, memanglah air mineral, tapi air mutlak lah tu. Nampak tak? Sebenarnya tuan-puan, air mineral itu ialah sekadar nisbah sementara, bukan nama hakiki dia. Nama hakiki dia lah air mutlak, tapi nama samaran banyak. Mineral boleh panggil, sebab mineral pun nisbah kepada mineral. Dia ada mineral dalam tu, ada magnesiumnya, kalsiumnya, kaliumnya. Sebab tu dinisbahkan air mineral, bukan drinking water. Drinking water boleh minum juga ustaz, kan drinking water. Yang ni pun boleh drink juga, boleh drinking. Tu pun pening juga tuan-tuan. Drinking water pun nama, yang ni pun boleh minum juga, boleh nama drinking water. Nama, kesemuanya nama, tapi itu adalah nama samaran, bukan nama sebenar dia. Nama sebenar dia ialah tuan air mutlak. Itu nama sebenar dia. Itu kena kenal mana nama sebenar, mana nama samaran dia.
Kita akan belajar akan datang. Jadi air akar kayu tuan-tuan tak boleh kita guna untuk buat wudu. Walaupun banyak. Air kelapa tak boleh guna untuk ambil wudu. Air tebu tak boleh guna untuk ambil wudu. Kenapa? Kerana dia bukan air mutlak. Dan kelima, nanti kita akan masuk tajuk khusus. Dan kelimanya, nanti kita belajar tuan-tuan, sebab kenapa saya tekan basic dan juga untuk level yang lebih orang panggil apa, lebih detail sedikit lah, bukan detail sangat, supaya kita tak rasa benda tu simple. Masa saya belajar di sekolah KBSM dulu tuan-tuan, di sekolah daripada tahun 80-an lagi, bukan tahun 2000, dia punya syllabus yang sama. Di sekolah memang dia punya struktur pengajian ataupun struktur tajuk air sangat simple, sehingga kita tak boleh, kalau kita tanyalah produk KBSM ini, anak-anak yang belajar KBSM ini, memang dia tidak boleh beza di antara air mutlak yang mana, air mustakmal yang mana, air muqayyad yang mana, sebab dia sangat simple. Apabila simple sangat tuan-tuan, kita tak boleh beramal. Kita tak kenal mana mutlak sebenar, dan kita tak tahu pun mutlak itu nama bagi air ataupun kategori air. Kita belajar di sekolah seolah-olah air mutlak, air mustakmal, air mutanajjis itu adalah kategori air. Itu yang saya belajar dulu. Tuan-puan belajar mungkin tajuk lain lah. Dalam pendidikan Islam di sekolah tuan-puan, dia simple sangat sehingga kita tak tahu kategori air yang mana, nama air yang mana, contoh air yang mana. Tak boleh beza. Dari struktur yang sebenar, ada kategori air. Yang kedua, nama air. Yang ketiga, contoh. Pada ketiga-tiga subtopik ini tuan-puan, kita tak tahu nak letak air mutlak ini dalam kategori atau dalam contoh atau dalam nama air. Nampak tak tuan-puan? Sebab apa? Sebab terlalu mudah dan singkat sangat kita punya pembelajaran. Sebab itu insya-Allah dalam bulan akan datang, topik itu kita akan belajar secara detail supaya kita boleh beza. Yang mutlak ini nama, bukan contoh. Nama bukan contoh lagi. Dia ada contoh air mutlak. Contoh air mutlak 7. Nama air mutlak, nama. Kategori, dia ada kategori dia. Di kategori pertama, nama dia adalah air mutlak. Sebab tu kalau kita tak tahu nama atau apa, kita pening. Ada orang kata air telaga, air mutlak juga. Air mineral, air mutlak juga. Air salji, air mutlak juga. Apa beza telaga dengan mutlak tu? Air telaga, air mutlak, apa beza? Mutlak lah tu. Tu je kita pandai jawab. Kita tahu teori itu buat. Telaga, kalau anak kita tanya tu apa mampu kita. Ayah pelik lah ayah. Air telaga, air mutlak. Air salji, air mutlak. Dan mutlak tu warna apa ya? Air mutlak tu putih lah nak, putih. Ini mineral. Hei, mineral ni air mutlak lah. Oi, payah faham lah cakap anak dia. Ya, dia tak apa faham. Dia cakap anak dia payah faham lah. Mutlak lah tu. Yalah, anak kan pening. Air mineral pun putih, air mutlak pun putih. Dia duduk pening semua pang. Kita ni nama ayah pun panggil. Nama Azhar pun orang panggil. Banyak lagi nama samaran orang panggil. Tapi batang tubuh kita sama je. Benda sama, nama dia banyak. Air mutlak, ya. Air mineral, ya. Air salji, ya. Contoh dia banyak. Tapi kesemuanya itu diri yang sama, iaitu termasuk dalam nama air mutlak. Itu untuk buka minda, view, supaya kita tak perasan, kita dah tahu. Waktu orang ajak datang belajar taharah, aku dah bincang dulu dalam KBSM dulu, perasan ngaji pendidikan Islam dulu. Dalam bab apa? Bab bersuci. Dan kelima, habis ya, keempat. Kelima tuan-tuan. Kelima ni dia mudah. Tuan-tuan nampak tu agak payah tapi dia simple je. Dan kelimanya ketahui ini yakin ataupun zon, air itu mutlak. Baik, dua ni tuan-tuan, dia satu terma yang sangat basic yang diguna pakai dalam ilmu
fiqh. Kalau tuan-puan celaru dua terma ini, membawa kepada natijah dia ataupun hukum dia akan celaru. Hukum tu akan celaru. Dua terma ni, zon dengan yakin ni, kena betul-betul faham tuan-puan, supaya dia punya kesam dia, apa kesam dia? Kita hukum sesuatu benda itu tepat. Sebab kita faham, yakin apa, zon apa. Jangan tuan-puan nampak, sama je zon yakin. Yakin ke zon? Yakin lah. Zon ke? Yakin. Dia tak tahu rupanya zon apa, yakin apa. Dua ni tuan-puan nampak mudah, tapi kalau tuan-puan tak tahu, tak faham, hukum dia silap. Mana contoh? Saya bagi contoh dulu sebelum kita baca. Contoh dia selalu saya bagi tuan-puan. Kita masuk bilik air, selalu orang silap hukum sebab dia tak faham terma ni. Masuk bilik air, dalam bilik air kita ada baldi tak tuan-puan? Ada kan? Biasalah di rumah kita kan ada baldi. Di tanah awam pun ada baldi. Dalam ada air tak dalam tu? Ada. Hukum dia sunat sediakan air kalau kita di rumah. Kalau kita di rumah tuan-puan, hukum dia dalam bilik mandi kita sunat kita sediakan air dalam baldi, dapat pahala tu. Jangan saya baldi kosong je, masuk siap-siap air. Sunat. Sebab apa sunat? Sebab sebelum kita istinja, sebelum kita kencing, sebelum kita nak berak, kita sunat tengok air dulu. Jangan berak dulu tengok air, kacau. Air tak ada, jenuh dia, keluar tak pasal berak. Ini masuk nak cepat tuan-tuan, kencing dulu, buka kepala air, Allahu Akbar, tak ada air, kacau. Dia tak tahu, dia ingat nak keluar tak boleh kalau kencing tak basuh. Kalau berak tak basuh, dia ingat tak boleh keluar. Panggil lah, siapa, oi, tolong apa, keluarlah, pergi cari air di Petronas tu. Takkan tak basuh berak. Kenapa salah? Tak salah pun. Kita dah bincang istinja kan. Tak tahulah, saya takut tempat lain. Istinja, kita dah bincang tajuk istinja. Hukum istinja itu, dia ada hukum wajib, dia ada hukum sunat, dia ada hukum haram, dia ada hukum makruh. Istinja itu ada kalanya sunat kita istinja dapat pahala, ada kalanya wajib kita istinja. Istinja ni maknanya basuh berak dan basuh kencing, itu wajib, dapat pahala wajib kita basuh kencing dan basuh berak. Ada kalanya sunat. Baik. Jadi isu dia di mana tuan-puan? Isu dia ada setengah orang yang silap faham. Dia kata kalau air yang dah ada dalam baldi, dalam tandas, boleh guna nak ambil wuduk. Dia sebenarnya dia tak berapa selesa nak guna, tapi dia pergi bubuh tak boleh guna terus. Dia kata tak boleh guna air tu. Kenapa? Dia kata takkan, ni hukum dia lah ni. Takkan orang kecil tak masuk dalam tu. Rosak agama pakai hukum macam tu. Takkanlah dia kata orang kecil, ada orang kecil sambil berdiri, macam dia tengok. Ada orang kecil duduk okeylah sikit. Dia kata kalau kecil sambil berdiri, takkan tak masuk. Tak boleh ambil, dia kata. Kotor dengan najis pun tak tahu tuan-puan. Kotor boleh, najis yang tak boleh. Kalau kotor, air itu kotor, boleh ambil wuduk. Sebab itu kotor. Mungkin kotor dengan sebab daki, mungkin kotor dengan sebab benda-benda lain, bukan kotor dengan sebab najis. Kalau masuk najis tak panggil kotor, orang panggil najis. Maka air yang ada dalam tu tuan-puan boleh guna, jawab dia. Kenapa? Tak yakin masuk najis. Jangan pandai-pandai guna hukum takkanlah tak masuk najis. Boleh guna, cuma dari sudut keselesaan kita tak berapa selesa nak guna, tak apa. Itu keselesaan kita. Tetapi hukum boleh guna ambil wuduk, boleh guna nak basuh istinja. Kan nak basuh kencing kena guna air yang mutlak, tak boleh guna air mutanajis. Nak basuh berak kena guna air mutlak, tak boleh guna air mutanajis. Dia basuh berak okey, basuh kencing okey, ambil wuduk tak okey pula. Tu hukum dia cacat merbah. Dia basuh kencing dengan air itulah, dia basuh berak dengan air itulah. Nak suruh ambil wuduk, tak berani usah ambil wuduk. Basuh kencing tadi, kecil okey. Pelik. Kalau kecing boleh basuh, ambil wuduk pun boleh. Ni nampak tak tuan-tuan? Inilah cacat merbanya orang yang tidak faham basic dalam agama. Dia tak faham apa? Tak faham yakin dan juga zon.
Ketahui yakin ataupun zon air itu mutlak. Dia sebelum dia ambil wuduk tuan-puan, dia kena yakin ataupun zon air ini ialah air mutlak. Ini bukan isu umum tuan-puan, bukan isu umum. Isu masuk tandas itu tak menjadi isu. Boleh guna sebab kita tak yakin pun masuk najis. Tapi ini lain, ini isu berbeza. Tuan-puan tahu yakin apa dia? Yakin ni kita ulang saja, takut orang panggil apa terkeliru. Yakin ni tuan-puan dia panggil apa? Ma yahsulu bil musyahadah. Itu kita mendapatkan sesuatu maklumat dengan menggunakan panca indera, musyahadah. Ma yahsulu bil musyahadah, kita dapat sesuatu itu dengan panca indera. Maksud apa tuan-puan? Kita tahu najis itu dengan tengok. Itu dipanggil yakin. Yakin masuk najis. Kenapa boleh panggil yakin? Kita nampak najis yang ada dalam air itu. Itu kita panggil yakin. Kenapa? Kerana dia tengok dengan panca indera dia. Tetapi kalau tak tengok, kalau tak rasa, tak sentuh, bukan yakin. Yang kedua dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil zon. Ini istilah dalam taharah. Yakin, zon. Zon apa dia? Kuat sangkaan hati dia. Kenapa kuat? Dengan ada usaha. Usaha itu dipanggil dalil. Dalam bahasa umum dia panggil kuat sangkaan dengan ada dalil. Itu bahasa syarak. Kuat sangkaan dengan ada dalil. Kalau tidak ada dalil, dalil itu apa dia tuan-puan? Dalil itu usaha dia untuk menguatkan hati dia cenderung belah mana-mana. Itu dipanggil ijtihad dalam bahasa syarak. Itu dipanggil zannun, bukan syak. Syak ini 50-50, tidak ada belah mana-mana kuat sebab tidak ada dalil. Dalil itu yang menguatkan, yang kata boleh mungkin najis. Kenapa? Ada dalil. Apa dalil? Nampak najis di tepi baldi. Dalam tak nampak, tapi di tepi baldi nampak najis. Itu contoh zon. Benda yang nak menguatkan. Itu contoh saja. Apa saja boleh. Itu yakin atau zon air itu mutlak. Ini mana yakin atau zon ni? Pada isu, masalah tu isu. Pada isu kesamaran dua bejana air, dua bekas air. Bukan isu umum tuan-puan. Umum tak menjadi isu pun, boleh guna. Masuk tandas ada baldi, guna je, tak menjadi isu. Tapi nombor 5 ni dia isu khusus. Apa dia khusus tu? Isu kesamaran dua baldi air yang kita yakin masuk najis. Cuma ketika nak guna itu berlaku kesamaran. Yakin tak masuk najis? Yakin. Apabila nak guna tu kita tak tahu yang mana ni, antara dua ni yang mana najis, berlaku kesamaran. Apabila berlaku dua gitu tuan-puan, ni ke yang ni najis, tapi memang dua ni masuk najis salah satu, cuma ketika nak guna berlaku kesamaran sebab baldi yang sama, tengok air kapasiti yang sama, maka confuse yang mana satu yang najis, tak boleh guna. Kena zon ataupun yakin kalau kita nak guna dua tu. Tuan-tuan ada isu dia. Bukan isu umum. Umum tak kisah tuan-tuan. Pergi je nampak baldi, guna je air. Sebab tak yakin pun air itu najis. Tapi yang ni berlaku confuse dua bekas yang ada air yang kita yakin masuk najis salah satu daripada dua ini, cuma berlaku confuse yang mana kita tak tahu yang mana yang kita nampak tadi. Kita tengok lagi dia sebut satu bejana air mutlak dan satu bejana air najis atau air mustakmal, maka jadi confuse. Ini jadi kesamaran atasnya atas orang yang nak ambil wudu dan orang nak mandi wajib, maka hendaklah ia ijtihad. Ijtihad ni apa dia tuan? Usaha
sedaya upaya untuk mengenal pasti ataupun mencari dalil untuk mengenal pasti yang mana air mutlak dan yang mana najis. Tak boleh guna dengan syak begitu, tak boleh. Dia ada dua bejana, kita yakin masuk najis satu, ketika nak guna tu confuse, hak mana masuk najis tadi. Kalau kita tak yakin dua-dua tu, memang dua-dua okey lah. Ni isu khusus, isu kita yakin masuk najis satunya. Ketika nak guna itu timbul kesamaran, yang mana satu najis, yang mana mutlak. Sebab ada mutlak satunya ada najis, maka kita tak boleh guna selagi kita tak yakin ataupun zon. Yakin, oh betul dah, nampak yang ni rupanya najis, itu yakin, maka boleh guna yang satu lagi. Ataupun tak yakin, zon ni mana kuat sangkaan, maka dia kena cari usaha sedaya upaya untuk mengenal pasti dua ni yang mana cenderung ada najis. Dia kena usaha, carilah dari sudut tengok warna ke. Kalau warna tu nampak imbang-imbang najis, tu yakin, bukan zon. Maka hendaklah ia ijtihad. Ijtihad ni berusaha sedaya upaya mengenal pasti, mencari dalil untuk mengenal pasti yang mana air mutlak dan najis. Maka mengambil ia akan air bejana yang ia zon. Apabila lepas dia usaha tuan-puan dengan apa namanya, dengan ilmu yang dia ada nak cari can mana satu ni, maka mengambil ia akan air bejana yang ia zon, akan air itu mutlak. Adapun air yang bukan kesamaran dua bejana, tak jadi isu, maka tidak disyaratkan yakin ataupun tidak disyaratkan mengetahui ini yakin air itu mutlak atau bukan mutlak. Kalau umum tuan-puan tak disyarat kena yakin. Asalkan yakin, asalkan tak yakin najis. Tak yakin pun ada najis, maka boleh guna. Ini isu khusus. Maka tidak disyaratkan mengetahui ini yakin air itu mutlak atau bukan mutlak. Seperti ia syak, air ini mutlakkah atau bukan mutlak. Dan seperti ia syak, air ini mutlakkah atau mutanajjihkah, maka jawab dia harus dan sah ia mengangkat hadas, ambil wuduk dengan air yang syak itu. Ini tak menjadi isu. Contohlah tuan-puan, tengok air itu kita syak aja, bukan yakin. Jadi isu tadi yakin memang masuk najis. Cuma ketika nak guna, sebab dia dua bekas, yakin satu bekas masuk najis, satu bekas lagi okey lah, kita nak guna yang okey. Tiba-tiba ketika nak guna itu tengok berlaku confuse kesamaran, sebab bekas yang sama, air pun kapasiti yang sama, warna air pun sama, itu berlaku confuse. Apabila berlaku kesamaran begitu, tak boleh guna selagi kita tak berusaha mencari dalil yang mana mutlak dan mana najis. Tapi kalau kita datang tengok air, ini isu umum biasa, datang tengok ada air, boleh guna. Ataupun kita datang tengok ada air, tiba-tiba timbul syak, ini mutlak ke najis ni? Mutlak ke najis? Boleh jadi masuk najis, boleh jadi tak. Maka syak, kalau syak kembali pada asal, boleh guna. Syak mudah je tuan-tuan. Kerana asal air itu mutlak. Ini kembali kaedah asal. Dan kaedahnya tiada hilang asal melainkan dengan yakin. Intaha, rujukan di mana? Iqna, muka surat 30. Iqna ni kitab mana ni? Ini Iqna Syekh Sulaiman, Bujarmi Iqna Fathul Wahhab. Dia panggil Bujarmi Fathul Wahhab. Iqna ni ada dua. Asal kaedah ni macam mana? Iza sabata aslu fil hilli awil hirmati awit taharati awin najasati fala yazalu illa bil yaqin. Tu kaedah asal dia. Iza sabata aslu fil hilli, apabila sabitlah asal pada, kekallah asal pada apa? Pada suci, pada halal, atau pada haram, atau pada taharah, pada suci ataupun pada najis.
fala yazalu, tidak hilang asal itu melainkan dengan yakin. Kalau kita syak tuan-puan, syak kita itu tidak memberi kesan sedikit pun melainkan asal dia. Asal dia okey, kita nak tengok asal. Syak tidak memberi kesan. Macam mana tuan-puan nak implement kaedah ni? Kaedah ni tuan-puan kena pandai implement. Implement dia begini, di situasi. Semua situasi sama. Tuan-puan kena tengok asal. Syak tidak memberi kesan melainkan asal itu hukumnya. Kita kena tengok hukum asal. Syak itu tidak memberi kesan kepada hukum, sebab asal dia itulah hukum sebenar. Okey, macam mana situasi? Begini. Kalau air asal dia mutlak, tidak ada asal mutanajis, bukan. Asal air adalah mutlak, asal dia. Air itu tuan-puan, sebelum dia bertukar status, asal dia adalah mutlak. Dia bertukar status jadi mustakmal, bertukar status jadi muqayyad, jadi air pahit, jadi air sirap, jadi air kopi, jadi air teh. Asal dia apa? Asal dia putih. Ini asal dia. Masuk teh jadi teh, tarik jadi teh tarik. Masuk kopi, kopi. Masuk susu jadi kopi susu. Asal dia apa? Asal air putih, air mutlak. Sebab itu apabila kita syak saja tuan-puan, najis ke tak najis, najis ke tidak, najis ke mutlak, najis ke mutlak, asal apa? Asal dia ialah mutlak. Maka hukum kita ambil hukum asal mutlak. Yang najis itu tidak memberi kesan, sebab najis itu yang syak. Situasi kedua. Situasi kedua tuan-puan, tuan-puan ambil wuduk tadi. Sebelum datang surau, ambil wuduk di rumah. Kemudian selepas break ni 20 minit, dah siap-siap semua tea break, makan minum teh, kemudian kita nak solat. Ketika nak solat datang syak, batal dak lagi, kentuk dak lagi, keluangi dak lagi. Dia tak confident, tak yakin keluangi. Adakah dia kira batal? Tak. Asal dia ada wuduk tak? Asal sebelum datang ada. Hukum asal itu yang kita pakai. Kerana syak tidak memberi bekas. Fala yazalu illa bil yakin. Maka dia tidak hilang syak itu, melainkan yang hilang syak yakin. Kalau yakin tu, yakin, barulah kita boleh pakai syak. Oh, memang yakin tadi dah kentuk dah. Okey. Settle. Begitu juga situasi yang ketiga dalam solat. Tuan-puan ingat 3-4, 3-4. Kan confuse bilangan rakaat. Confuse bilangan. Dah 3 ke dah 4? Dah 3 ke 4? Yang yakin asal 3, ambil yang 3, tambah satu lagi. Kalau 3-4, ambil yakin 3. 3 itu asal. 4 itu insya. 4 tak pakai, tambah satu lagi. Yang kata 3-4, entah apa, mudah ke 4 lah. Okay, mudah bagi salah turun. Tak boleh. Tambah satu lagi. 3-4, 3 tu yakin. Syak itu 4 tu syak. Jangan ambil yang syak. Jangan yang 4 itu. 4 itu yang syak. Maka syak tak boleh pakai. Ambil yang asal. Asal 3. Ambil 3. 3-4, 3-4. Dan 4-5 jangan tuan-tuan. Yang tanya pula, ustaz, kalau 4-5, 4-5 balik je kat dia. 4-5 tak ada. Solat akan 4 je. 5 tu lah, ustaz, saya ingat 5 ke 4 ni, 5 ke 4. Tak payah tambah lah. Sisakan 4 je. Dak 5 tu kali lebih. Lebih tak apalah. Bukan sengaja lebih, tak batal. Sebab tak sengaja. Ada orang tak tahu basic ni tuan-puan. Dia syak dia ambil wuduk lain. Dan ambil wuduk dalam keadaan syak tak terpakai tuan-puan. Contohlah, ada orang cakap, lah senang ambil wuduk lain lah, duk susah apa nu, air banyak nu. Macam air dia pula. Air banyak. Orang ambil wuduk tuan-puan dengan syak ini ada 2 implikasi hukum. Wahai lebay-lebay, jangan bermudah-mudah dengan agama. Ada 2 implikasi hukum. Yang pertamanya ialah dia mengambil wuduk dalam keadaan syak itu, hukumnya adalah tidak dipanggil, hukumnya adalah lara, tidak dikira wuduknya. Tak dikira wuduk itu kerana wuduk dia asal tu ada. Sebab dia ambil wuduk dalam syak. Ada lagi tak wuduk, ada lagi tak wuduk, ada lagi tak wuduk. Kira tak ada lah. Kira tak ada, dia ambil mengangkat hadas dalam keadaan, mengangkat hadas dalam keadaan syak, maka tidak sah niat dia.
Kerana tahqiq niat ini dia ada syarat nanti akan datang, iaitu tahqiq. Saya tak ingat nombor berapa akan datang, kita akan bertemu. Yakin tahqiq sebelum dia mengambil wuduk dan mandi. Niat dia itu kena tahqiq, memang dia ada hadas, baru boleh mengangkat hadas. Tiba-tiba dia niat dan cara syak, maka tidak sah. Itu hukum pertama. Mengambil yang kedua itu lagha, tidak sah, sebab dia dah ada wuduk. Yang kedua, yang berat sikit tuan-tuan, hukum yang keduanya ialah kalau dia mengambil wuduk menggunakan air sendiri, makruh hukum dia, kerana itu bukan keperluan wuduk. Seolah-olah dia basuh kali ketiga, kali keempat. Basuh kali pertama bukan wuduk, kan ini lagha, bukan perbuatan wuduk. Kalau dia ambil wuduk di surau, air surau dan air masjid, hukumnya adalah haram. Kenapa? Kerana termasuk dalam menggunakan air yang bukan keperluan. Ini kena tengok dalam kitab muamalat. Orang tak belajar muamalat tuan-tuan, dia argue balik kita, dia cakap balik kat kita, dia kata apalah ustaz, haram-haram dia ambil kat mana? Sebaik kita tak jawab. Kat mana dia ambil haram? Sikit haram, sikit haram. Haram guna air masjid. Macam naik dia cakap balik kat kita. Nasib baik kita tak tanya, tak haram you ambil kitab mana? Kitab mana yang boleh kata tak haram guna air masjid yang bukan keperluan? Tak boleh bawa dalil. Pandai bercakap juga dia pun. Dia cakap kat kita, oh ustaz tu pandai bercakap, sikit-sikit haram guna air masjid, sikit-sikit haram guna air surau, macam air apa dia punya. Mana tempat mana dia ambil? Dalam kitab muamalat. Kitab mana? Bagi nama kitab tak kenal pula. Sebab tu saya tuan guru saya ajar daripada dulu, minda kita sentiasa sebut nama kitab. Sebab itu kalau tuan baca kitab Sulamus Sibian, tuan, gaya penulisan tuan guru sangat academician. Setiap rujukan dia akan lampir di bawah ataupun dia buat kurungan. Tengok di Jurmi ni, di belakang dia, intaha iqna, siap muka surat 30. Kenapa? Kerana dia nak latih kita supaya apa saja hukum kita pegang bukan hukum kita, tapi itu daripada para ulama, daripada kitab. Supaya kita tu pun membudayakan pegangan berasaskan hukum yang jelas. Habis tu mana? Dan keenam, sekejap kita beri tuan, jangan bimbang. Sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keenamnya, kita ekspreskan yang mudah tuan, 6 mudah, kita ekspreskan sampai yang ke-9 kita stop kat situ. Yang mudah-mudah kita ekspres. Dia semua mudah tuan, cuma kita elaborate tu sebab dia supaya kita biasakan basic yang detail tu. Maksud detail peringkat kita lah, bukan detail sangat pun. Dan keenamnya, tiada ada sesuatu yang tertegah ni yang menghalang sampai ini kena menghalang kena air kepada anggota wuduk dan mandi. Jangan ada suatu benda yang boleh menghalang air kena di badan kita. Itu simple saja tuan. Mana contoh benda yang menghalang kena air? Seperti sisi ikan dan getah ataupun cat lah, dan duri yang besar. Duri yang besar ni wajib cabut lah. Macam mana besar tu? Sekira-kira. Sekira tu dia panggil gambaran, taswir duri yang besar. Taswir ataupun gambaran duri yang besar tu macam mana? Jika cabut duri tadi tertinggal, ini ada lubannya, masih nampak luban terbuka, kita cabut masih lagi rongga, itu dipanggil duri yang besar. Ada lubannya yang belum tenggelam kepala duri itu ke dalam dagingnya, itu mesti cabut tuan. Kalau duri kita tertikam, kena cabut buat, sebab duri besar, tak boleh. Itu termasuk benda yang menghalang daripada kena air. Okey, simple. Dan ketujuh,
Dan kalau ada benda kena air ni tuan-puan, kita buang je benda tu, jangan ambil wuduk lain. Jangan. Kita just continue je wuduk tu. Sambung je. Cuma niat lah, niat sambung. Contoh, muka cantik dah. Basuh muka sempurna. Tangan. Tiba-tiba ada tangan lah, tak kisahlah sisi ikan, ke liquid, ke cat, ke benda yang boleh menghalang air. Sikit je. Maka dia terpotong. Maksud terpotong ini, selepas daripada ada benda yang menghalang, basuhan kita terbatal. Kita basuh kepala terbatal, tak dikira. Basuh kaki tak dikira. Sebab apa? Ada sesuatu benda yang menghalang air kena, menyebabkan terpotong. Sebab dia termasuk peraturan wuduk yang mesti kena jaga, ialah berturut-turut. Itu dipanggil apa? Dipanggil susunan. Kena susun. Jadi tak sempurna satu anggota, tak boleh nak langkau anggota lain, tak boleh. Sebab itu kita buang cat tuan-puan, buang sisi ikan, buang liquid itu, kita basuh tempat tu sahaja. Tempat lain dah okey. Basuh tempat tu, niat meratakan tempat yang tak rata, niat sambung wuduk. Bukan niat ambil wuduk, tak. Kita dah niat ambil wuduk di muka. Niat sambung tempat tadi saja. Kemudian terus dengan sapu kepala dan basuh kaki. Jangan pergi tempat tu sahaja. Dia kata tempat ni sajalah, ambil air sikit letak 2 inci ni, kepala dah basuh tadi, kaki dah basuh. Tak, basuh kaki tadi tak dikira. Sebab dia dah terpotong dah, terbatal. Itu pun nak kena tahu kenapa terbatal. Sebab kunci dia ialah peraturan yang diperuntukkan wajib berturut-turut, wajib susunan, wajib mengikut susunan. Dia kata kita susun elok. Ya, susun elok. Tapi tak sempurna satu, tak boleh langkau. Tak boleh. Kena sempurna. Satu-satu anggota baru boleh berpindah ke anggota lain. Walaupun susun cantik, tak sempurna tak dikira. Kena sempurnakan satu anggota baru ke anggota lain. Tak sempurna dikira tak basuh. Okey, settle. Dan ke-8, tiada ada yang menafi. Tiada ada yang menafi. Menafi ini tuan-puan, bukan menafi perkataan, menafi perbuatan. Tiada ada yang menafi, yang tiada ada benda yang melawani, perbuatan yang melawani, perkara yang melawani bagi sah wuduk dan mandi. Tak boleh ketika kita duk mandi wajib, tak boleh ketika kita duk ambil wuduk, kita buat perkara yang melawani sah dia. Mana contoh? Iaitu haid ataupun nifas. Ada benda yang boleh menghalang daripada sah. Apa dia? Darah haid. Darah haid dan darah nifas masih keluar, kita niat mengangkat hadas, tak sah. Kenapa? Kerana itu perkara yang boleh melawan sah. Orang panggil melawani. Boleh menyebabkan benda itu jadi hadas. Perkara yang menyebabkan hadas duk ada, kita duk buat, duk mengangkat hadas, maka dia tidak sah. Iaitu haid ataupun nifas. Dan bahasa lain dipanggil tuan-puan, melawani ni, menafi ni, benda yang menyebabkan, menafi ni benda yang menyebabkan tidak terangkat hadas. Itu bahasa akademik lah. Kita buat benda yang tak terangkat hadas. Kita buat benda sambil-sambil kita angkat hadas, kita buat juga benda yang menyebabkan hadas. Okey, di sini dia bagi contoh haid ataupun nifas. Contoh lain tuan-puan, seperti juga kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk sambil kita kencing. Boleh? Tak boleh kan? Ambil wuduk sambil kencing, boleh? Tak boleh. Sebab kencing itu dia termasuk perkara yang batal wuduk tak? Kencing. Kencing termasuk perkara yang batal wuduk.
Betul tak? Tak confident. Jadi ini tuan-tuan, topik ni atau syarat yang ke-8 ni, mudahnya ialah mudah untuk kita ingat. Kita ambil wudu dalam keadaan kita melakukan perkara yang batal wudu, ataupun itu bahasa kita lah, ataupun bahasa akademik dia panggil, kita mengambil wudu, kita mengangkat hadas. Ambil wudu kan angkat hadas dalam keadaan kita buat benda yang jadi hadas. Benda yang jadi hadas pun kita buat, benda nak angkat pun kita buat, tak boleh. Itu dia panggil benda berlawan tu. Dalam bahasa lama dia panggil benda yang melawan ni, antara nak buang hadas dengan nak jadi hadas. Sambil basuh muka, air kecil duk keluar. Saja aku mengangkat hadas duk keluar. Berlakunya perkara hadas. Ataupun sambil basuh muka tu puan, sambil basuh muka, sambil berketuk saja aku mengangkat hadas kalau Allah Taala tak boleh. Kena angkat lagi, berhenti berketuk, angkat balik sekali lagi. Angkat semua, basuh tangan, basuh kaki, separuh kaki berketuk balik, tak jadi, mula balik. Sebab apa? Sebab dalam sambil dia mengangkat hadas, sambil dia melakukan perkara yang keluar, yang jadi hadas. Kalau hadas besar lah itu apa? Kalau mandi lain. Mandi ni dia panggil mandi mengangkat hadas besar lain. Mandi ni dia berbeza sikit tuan-tuan. Kalau tadi ada kecil, baik. Kalau mandi hadas besar, bukan mandi biasa ni, mandi wajib. Mandi wajib tuan-tuan, mandi sambil kecil boleh. Mandi wajib. Tapi jangan buatlah nak cerita boleh. Mandi sambil kencing. Kalau mandi sambil berok teruk sangat. Tapi boleh lah nak cerita terang keadaan dia. Sahaja aku mengangkat hadas besar, duduk cangkum tuan-tuan, tanah cangkum sekarang. Tanah cangkum, tanah duduk. Tanah cangkum tu, duduk tu kan, duduk ori tu. Saya pun pening sebenarnya, cangkum ke duduk. Sebab kita, bahasa saya duduk tu, duduk mencangkum. Duduk mencangkum ori tu, duduk yang tandah orang duduk pula gini, duduk atas tu. Tu saya kalau tanya, Ustaz, ada 2 tandah tak? Saya kata ada 2 tandah. Cangkum ke duduk? Saya kata cangkum ke duduk, pening saya. Sebab saya, bahasa saya duduk mencangkum. Duduk mencangkum. Kalau tandah yang biasa tu duduk je kan. Tandah duduk relax, sokok, duduk relax. Mandi wajib dalam tandah, mandi wajib dalam tandah. Sambil apa? Sambil duduk begok. Boleh. Maksud sah mengangkat hadas tu, niat tu sah. Tapi kalau ada kecil tak boleh. Sebab perkara batal dia tak termasuk perkara batal mandi. Perkara batal mandi, perkara batal, perkara yang membatalkan, dia tak termasuk. Dia tak ada perkara yang membatalkan mandi. Mandi wajib tu. Tapi wuduk dia ada perkara yang membatalkan wuduk. Tapi mandi wajib dia tidak ada perkara yang membatalkan mandi wajib. Boleh mandi wajib tuan-tuan, isteri sentuh, tak apa. Itu wuduk. Mandi wajib okey. Dia tak ada perkara membatalkan mandi wajib. Mandi wajib sambil keluar boleh. Okey, settle. InsyaAllah kita akan sambung yang ke-9 tuan-tuan, kita akan sambung bulan depan, dan ke-9 akan datang minggu kedua, minggu ke-4. Dan ke-9, tiada memalin, tiada menukarkan niat kepada niat yang lain daripada wuduk dan mandi. Wallahu a'lam. Seperti biasa tuan-tuan, kita ada sediakan tu, pihak urus dia kita ada sediakan makanan.